Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barak ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala kerana pada pagi ini kita dapat berada dalam satu majlis ilmu. Walaupun mendengar lantunan kat telinga saya pada waktu ni, saya minta supaya dapat dihentikanlah apa benda sistem UUM ni, tolong. Ke saya slowkan suara. Saya testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala kerana pada kali ini kita dapat bertemu untuk satu sesi muhasabah dan juga mengambil pengikhlaran daripada hari-hari yang telah berlalu dalam Ramadan.
Allah SWT beri pada kita satu peluang kerana Ramadan datang seperti yang disebut dalam firman-Nya menerusi surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu ibadah puasa sebagaimana difardukan kepada orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah SWT. Jadi memahami takwa ni tuan-tuan, perempuan yang dimuliakan Allah sekalian, saya suka bawa satu kisah yang berlaku terhadap seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Imam yang mulia ni bernama Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali yang terkenal dengan nama Ibnu Hajar Al-Haytami rahmatullah alaihi. Beliau merupakan seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, beliau ni jangan kita keliru pula di antara Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini pula adalah seorang tokoh yang datang 2 generasi selepas Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami ini walaupun kematian ayah, walaupun kematian ibu sewaktu beliau masih kecil, tapi beliau mempunyai masa depan, mempunyai peluang belajar yang terbuka dan beliau telah menggunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi dalam usia yang muda sebelum menjejaki 20 tahun, Ibnu Hajar Al-Haytami ini telah pun menjadi seorang ulama yang layak untuk menyampaikan fatwa, menulis kitab-kitab hadis yang hebat, kitab-kitab fiqh yang hebat. Ini tak lain tak bukan menunjuk kepada kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu dan peluang yang telah pun digunakan. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami ini tuan-tuan, kalau kita lihat, berasal daripada Mesir dan beliau telah pun meninggal dunia di Mekah. Lahir pada tahun 909 Hijrah dan wafat pada tahun 974 Hijrah. Jadi kalau kita baca dalam sebuah karya beliau yang bertajuk Az-Zawajir fi Iktirafil Kabair, satu kitab yang hebat menceritakan tentang dosa-dosa dan juga cara untuk kita mengatasi kecenderungan untuk melakukan dosa. Tuan-tuan kitab ni Az-Zawajir fi Iktirafil Kabair. Bukan kitab Kabair. Kabair tu Imam Zahabi. Ini kitab Az-Zawajir fi Iktirafil Kabair oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Bahasanya lebih kurang sama. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami ini menceritakan satu pengalaman beliau yang berlaku dalam bulan Ramadan yang kita sedang lalui sekarang, iaitu yang beliau jangkakan waktu itu merupakan 27 Ramadan, lebih kurang 27 Ramadan, dan ini merupakan waktu yang kebanyakan para ulama mentarjihkan itulah Lailatul Qadar. Beliau mengambil peluang untuk mengkhatamkan Quran di kubur ayah ibunya. Jadi pemuda yang cerdas, yang bijak, yang saleh ini duduklah dekat kubur ayah, kubur ibu, cuba untuk mengkhatam Quran sebelum subuh. Tapi nampaknya pada hari itu beliau tak dapat mengkhatam Quran sebelum subuh. Maka beliau pun pergi sembahyang subuh di masjid, kemudian pulang semula ke kubur ayah untuk mengkhatamkan, baca ayat-ayat surah-surah terakhir daripada Al-Quran Karim. Tiba-tiba tuan-tuan pada waktu itu beliau terdengar satu suara dari kubur. Seolah-olah suara orang dalam kesulitan. Maka Ibnu Hajar pun cuba untuk memerhatikan, memantau. Beliau mendapati suara itu datang dari sebuah kubur yang simenya masih putih lagi, menandakan baru saja dikebumikan, baru disemadikan. Maka Ibnu Hajar Al-Haytami telah pun berusaha untuk bertanya kepada orang yang lalu lalang di situ, siapakah punya kubur ini? Maka mereka pun menjawab, adalah seorang lelaki yang telah meninggal dunia, dan lebih mengejutkan bahawa orang itu merupakan ahli masjid, tuan-tuan. Rajin datang ke masjid untuk sembahyang 5 waktu di masjid berjemaah. Mengapakah beliau diseksa? Kerana jelas suaranya seolah dalam kesulitan ketika Ibnu Hajar mendengarnya itu. Maka Ibnu Hajar akhirnya cuba untuk memeriksa, meneliti apakah rahsia di sebalik peristiwa yang berlaku. Ternyata lelaki yang dimaksudkan itu merupakan seorang yang makan riba, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Pada hujung usianya beliau mempunyai sejumlah wang yang banyak, maka dia berusaha untuk melipat gandakan pulangan keuntungan yang dimiliki. Maka tiada pilihan melainkan masuk skim riba. Rupanya skim cepat kaya ni dah ada lebih 700 tahun yang lalu, tuan-tuan ya. Dan orang yang pergi ke masjid pun, para ustaz pun, orang yang tahu agama pun kadang-kadang terjebak dalam perkara yang haram ini. Kita kena ingat bahawa Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Bahawa orang yang makan riba ini tidak akan bangun pada hari kiamat nanti melainkan seperti bangunnya orang yang dalam kesusahan, orang yang dalam keadaan mabuk. Sebagaimana orang yang mabuk bangun, maka begitulah keadaan orang yang makan riba. Dia dapat dikenal pasti perlakuannya, perjalanannya, tabiatnya ketika dibangkitkan oleh Allah itu.
di akhirat. Nas'alullah al-'afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Ini antara doa Nabi SAW, minta keselamatan, keafiatan dunia dan juga akhirat. Maka Ibn Hajar Al-Haytami kembali pada cerita beliau, tuan-tuan. Beliau mendapati lelaki yang diseksa itu pada malam berlakunya qadar itu, Lailatul Qadar itu. Bulan Ramadan kita semua baca hadis bahawa pintu neraka ditutup, syaitan semua dipenjarakan, dibelenggu. Tetapi amat malang bagi lelaki ini kerana dia mengamalkan riba, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kita kena ingat, ada di kalangan manusia ini orang beriman, dia boleh melakukan ketaatan. Pergilah haji banyak kali, pergi umrah, ada saja muka dia dekat dengan Kaabah. Lagi kapal terbang kita jumpa dia pergi umrah. Sebutlah memberi makan kepada orang, Masya Allah nombor satu dia. Bagai-bagai kebaikan dia buat yang kadang-kadang orang lain tak buat. Tapi masalahnya, orang-orang ini ketika berada bersendirian ataupun ketika berada di belakang orang, intahakuha, iaitu bila dia melihat peluang untuk melakukan kejahatan, dia buat. Baik dia buat, buruk pun dia buat. Yang Allah gambarkan dalam surat Taubah itu, khalatu wa amalan salihan wa akhara sayyi'ah. Sebahagian daripada manusia ni dia gemar buat perkara baik, dia buat perkara buruk pun dia buat. Kalau dia pergi ke negeri kahwin, dia boleh pergi berkaraoke. Kalau dia pergi ke masjid, dia boleh jadi imam. Dia menyangkakan bahawa tak apalah, buat sikit-sikit salah ni, nanti Allah maafkanlah. Nanti ke akhirat boleh salam-salam. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini adalah bercanggah langsung dengan perkataan taqwa, ya. Itu sebab bila Allah SWT menurunkan ayat 153 surah Al-An'am. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Kata kalau wahai Muhammad, sungguhnya inilah jalan aku. Inilah jalan Allah SWT. Jangan ambil jalan yang lain daripada itu, kerana kamu pasti akan sesat. Fatafarraqa bikum an sabilihi. Kamu akan berpecah daripada jalan yang Allah kehendaki. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang diwasiatkan kepada kamu supaya kamu memahami, kamu bertakwa kepada Allah. Ini berkaitan dengan takwa, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kerana kita akan lihat dalam kehidupan orang yang tak bertakwa ini adalah orang yang mencampur adukkan perkara-perkara halal dengan perkara haram, perkara taat dengan perkara maksiat. Itu sebab kalau saya nak gambar kepada tuan-tuan pada saat ini, ketika ayat turun ayat 153 surah Al-An'am ini, Nabi SAW mengambil ranting dan Nabi pun membuat satu apa tuan-tuan, buat satu garisan di muka bumi. Ini saya tunjukkan kepada tuan-tuan ni pada waktu ni. Nabi SAW menunjukkan ini adalah kehidupan. Ini adalah, ni saya tunjukkan kepada tuan-tuan. Ini garisan yang Nabi SAW tunjukkan. Umpama tulang ikan. Nampak baik Ini adalah permulaan hidup. Ini adalah permulaan hidup. Al-Haya. Bad'ul Hayati. Ini adalah Al-Maut. Ini Al-Maut. Ini adalah kematian. Al-Mautu. Tengok. Kanan saya adalah Al-Haya, kiri tuan-tuan. Dan juga Al-Maut berada di kiri saya. Tengok. Ni kanan, ni kiri. Nabi menunjukkan garisan. Ini garisan. Ini kehidupan. Maka dalam perjalanan ini kamu telah pun ditarik oleh berbagai-bagai bentuk perkara yang kamu lakukan. Ada ke kanan, kalau kita umpamakan seperti ini, ada ke kanan, ada ke kiri. Ada ke kanan, ada ke kiri. Ini menunjukkan kepada kita, kata Ibn Jauzi, bahawa apa yang ditunjukkan Nabi SAW itu ketika menggariskan ranting ke tanah, bagi menampakkan dalam hidup ni kadang-kadang kita terpesong, kita menyimpang. Kita umpama dalam perjalanan menaiki highway di RNR itu, kita turun tak naik-naik balik semula. Maka ada kecondongan yang bawa kita nampak macam baik, iaitu ke kanan. Apa contohnya tuan-tuan? Contoh yang datang dalam fikiran saya pada waktu ini. Ada orang terlibat untuk menganjurkan, sebagai contoh, majlis buka puasa bersama dengan anak-anak yatim. Tapi dalam mengadakan itu, dia bercampur gaul lelaki perempuan, adakan meeting, ketawa, begitu begini, terlibat untuk mengadakan program kurban. Memang zahirnya nampak baik, menyediakan makan untuk orang susah, menyediakan makanan untuk orang yang memerlukan. Tapi dia punya meeting daripada pagi Isyak sampai pukul 3 pagi, 2 pagi, duduk dengan isteri orang, dengan yang perempuan dengan suami orang. Dia nampak zahirnya macam baik. Ini penyimpangan berlaku ke kanan. Dan kadang-kadang lebih teruk lagi, penyimpangan berlaku ke kiri. Seperti berlaku Ibn Hajar Al-Haytami menggambarkan itu, iaitu orang itu terlibat dengan riba, padahal dia berada pada umur senja, dia pergi sembahyang di masjid 5 waktu, itu terang-terang perkara yang namanya jalan ke kiri, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi Nabi telah menunjukkan garisan ini kepada para sahabat, menggariskannya dengan ranting di permukaan bumi ketika turun ayat 153 surah Al-An'am yang berkaitan dengan ketakwaan itu. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Inilah yang Allah wasiatkan kepada kamu, dan putusan semua nabi-nabi kepada kamu adalah untuk menjelaskan deskripsi, preskripsi kepada ketakwaan itu sendiri.
Dalam satu konteks yang lain, para ulama menjelaskan. Contohnya Syekh Hasan Abanakal Maidani menunjuk seperti ini. Satu tuan-tuan ni. Cuba perhatikan betul-betul. Ni apa ni? Ni juga merupakan satu garisan. Garisan ni bermula kehidupan dalam kotak ni. Sengaja dibuat dalam kotak. Ini adalah penghujung. Ini adalah amal. Amal ni makna cita-cita, tuan-tuan. Dream. Orang semua kata dream big, berkata kan. Ni cita-cita impian. Nampak, ini adalah al-a'rad. Al-a'rad ni adalah perkara-perkara yang kita dapat capai. Kita nak rumah dapat, nak kereta dapat, nak isteri dapat, nak jadi kaya dapat, begitu, begini. Cita-cita kita masih banyak lagi, garisan ni belum penuh lagi. Sampai kat hujung ni, nampak tak? Tetapi sebelum sampai kat hujung ni, tuan-tuan, kematian telah datang. Ini kematian, frame kematian, namanya al-ajal. Saya jelaskan balik pada tuan-tuan ni, tengok baik. Ini adalah umur manusia. Di luar kotak ni adalah cita-citanya yang belum terlaksana. Yang dalam ini telah terlaksana, dipanggil sebagai al-a'rad. Al-a'rad. Arad, al-a'rad. Jamak pada aradun. Kemudian, ini adalah arad. Arad. Jamaknya arad. Ini adalah perkara-perkara yang kita kejar dalam hidup dan kita dapat berhasil memperolehinya. Banyak lagi ni. Banyak lagi mendapat ni. Nak jadi jutawan, nak jadi bilioner, nak miliki pulau, nak apa semua. Nak miliki kereta mewah, nak masuk dalam Facebook. Ini tuan-tuan, ini banyak lagi belum dicapai. Tetapi sebelum mencapai matlamat-matlamat ini, ni kita dipenjarakan, datang kematian, membataskan atau membatalkan segala cita-cita itu. Itulah yang Nabi SAW gambarkan berkaitan dengan ayat 153 surah Al-An'am tadi. Saya harap tuan-tuan faham. Ya, lagi sekali saya jelaskan kat sini. Nabi menggambarkan kehidupan kita umpama line ni. Permulaan kat sini, berakhir kat sini. Maka dalam perjalanan untuk mati ini kita punya banyak matlamat. Banyak tunjukkan Nabi SAW itu ketika menggariskan ranting ke terlaksana ni kita cari-carikan. Bila terlaksana dipanggil Arab. Tetapi masih banyak lagi. Lain ni masih panjang lagi cerita-cerita. Tanyalah orang tua sekalipun, dia tentu nak wang yang banyak. Itu sebab berlaku macam cerita Ibnu Hajar Al-Haytami tadi. Orang tua sudah punya wang banyak tapi dia masih lagi nak cari sumber-sumber yang haram. Maka dia tidak mendapati cara investment melainkan masuk dalam riba. Lalu pulangannya lebih besar daripada masuk perniagaan yang bersifat Islamik. Cara perniagaan ada untung ada rugi. Mana boleh orang jamin terus kaya? Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kita berada dalam bulan Ramadan yang sepatutnya bina ketakwaan. Itu sebab kalau tuan-tuan berada kat negara Arab, khatib pada hari Jumaat akan memperjelaskan takwa itu sampai tuan-tuan rasa tuan-tuan tak boleh nak lari daripada tuntutan Allah. Kerana ittaqullaha fi banatik, ittaqullaha fi abnaik, ittaqullaha fi amalik, ittaqullaha fi dinik, ittaqullaha fi baitik. Takwalah kamu kepada Allah terhadap anak-anak perempuan kamu, suruh dia pakai tutup aurat. Takwalah kamu kepada kepada Allah terhadap isteri kamu yang merupakan amanah Allah kepada kamu. Takwalah kamu pada Allah terhadap kerja kamu. Jangan culas, jangan ambil kesempatan, jangan tidur waktu bekerja, jangan buat benda-benda yang tak ada dengan kerja kita. Bertakwalah kamu pada Allah pada rumah kamu. Macam mana takwa pada Allah terhadap rumah? Ya, supaya rumah itu dipenuhi dengan perkara-perkara kebaikan. Jangan perkara-perkara kemaksiatan. Contohnya, takwalah kamu pada jiran kamu, mana buat baik pada dia. Ini kalau kita berada kat negara Arab, tuan-tuan. Jadi kesimpulan daripada takwa ni, kata Sayyidina Ali Allah wajah, jangan sampai jadi macam kisah Ibnu Hajar Al-Haytami tadi yang menggambarkan beliau baca Quran di kuburan ayahnya. Setiap Ramadan beliau khatam Quran di kubur ayahnya, maka dia mendengar suara siksaan dari kubur. Ini merupakan anugerah Allah kepada para walinya, dan Ibnu Hajar merupakan seorang wali Allah. La yamna'u fadlullahi anhal qillah. Allah tidak menghalang satu kelebihan diberikan kepada orang terpilih di kalangan hamba-hambanya yang tidak diberi kepada orang-orang awam biasa yang tidak dapat melihat perkara-perkara ajaib seperti itu, tuan-tuan. Ibnu Hajar Al-Haytami tidak menyatakan siapa nama lelaki tersebut. Dan beliau pun wafat di Mekah. Tulisannya dapat kita lihat di Mekah. Perkara itu berlaku di Mesir. Maka beliau tidak menceritakan siapakah gerangan orang itu, kerana itu akan menjadi satu umpatan pula menyebut tentang kejahatan orang telah mati. Itu haram hukumnya. Tapi yang kita belajar daripada kenyataan ini, tulisan Imam Ibnu Hajar ini, pengalaman peribadi beliau ini adalah menampakkan bahawa orang melakukan dosa besar yang tak bertakwa kepada Allah ini, Ramadan pun tidak akan dapat menyelamatkannya. Pintu neraka yang ditutup untuk kebanyakan manusia akan dibuka untuknya kerana kedegilan keingkarannya itu, tuan-tuan. Jadi bila kita lihat dalam kaitan hidup kita, ada sebahagian orang yang namanya wara' formality namanya. Agama ni duduk dalam bab formal saja. Kalau tiba waktu semayang, dia akan mula-mula azan, dia qamat, dia sibuk bentang sejadah. Tapi bila berurusan dengan dia,
dia minta rasuah. Berlaku tak benda seperti ini, tuan-tuan? Berlaku. Kalau tak berlaku, kenapa begitu ramai kebanjiran orang-orang asing kat negara kita? Siapa yang bertanggungjawab dekat bahagian-bahagian tertentu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Semua orang Islam. Namanya Salam, namanya Fatimah, namanya Ali, namanya Muhammad, namanya Jalaluddin, namanya semua nama orang Islam. Tapi macam mana boleh kebanjiran berlaku pada pendatang-pendatang asing? Ini yang semua diambil rasuah daripadanya. Ini menandakan orang-orang ini kita lihat kalau jago membaca Yasin, jago untuk sembahyang tarawih, jago untuk bertanya kepada Ibu Kuasa, kenapa tak ada sembahyang tarawih sekarang? Tapi dalam bab yang lain, dia tidak berkisah untuk melakukan perkara-perkara haram, tuan-tuan. Ini nama dia, agama ini masuk dalam bab formaliti saja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nampaknya takwa itu tidak menjelajah ke seluruh aspek kehidupan kita. Jadi, bila kita belajar tentang Ramadan, Ramadan datang untuk mengasah, membina, polish balik semula diri kita dengan ketakwaan ini, tuan-tuan. Kita ikut contoh yang terbaik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi menterjemahkan takwa itu supaya iman ada kesinambungannya selepas Ramadan nanti. Orang Arab selalu kata, "Maza ba'da Ramadan?" What is after Ramadan? What will be after Ramadan? Adakah kita ni sibuk beribadah dalam Ramadan je? Lepas Ramadan, ahlan wa sahlan wa jalan. Habis semua. Kerana orang ini nampaknya menyembah Ramadan, bukan menyembah Tuhan kepada Ramadan. Kata Syekh Muhammad Ghazali ataupun Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan perkara yang lebih sama. Maka tuan-tuan, hari-hari berbaki ini mari kita lihat apakah sikap Nabi kita, aktiviti Nabi kita, amalan Nabi kita bagi memastikan ketakwaan ini kekal dalam diri baginda SAW sebagai pemimpin kepada kita semua, pemimpin ketakwaan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kalau kita lihat dalam hadis sebagai contohnya, tuan-tuan ada peluang memiliki kitab ni, namanya kitab Ensiklopedia Amalan Setahun. Asalnya buku Arab. Buku Arab ni bertajuk Lataiful Ma'arif oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, seorang ulama fiqih yang terkemuka, ulama hadis yang terkemuka. Tulisannya amat masuk ke dalam hati, tuan-tuan. Kena keikhlasan daripada beliau. Beliau juga pernah menulis Sahih Fathul Bari yang merupakan sahih syarah kepada Sahih Bukhari, tapi beliau wafat sebelum ia disempurnakan. Setengah orang mengatakan kalaulah Fathul Bari disempurnakan oleh Imam Ibn Rajab sebelum Fathul Bari oleh Imam Ibn Hajar itu, maka tentulah bahannya tidak kurang hebat daripada apa yang dihasilkan oleh Imam Ibn Hajar Asqalani. Baik, dalam kitab ini menceritakan tentang amalan Nabi SAW pada 10 hari terakhir Ramadan bagi menggarap, menampal apa-apa kekurangan dalam ibadah itu supaya takwa itu tidak lolos daripada diri mereka semua. Maka dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW telah pun digambarkan, kana Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr al-awakhir ahya lailahu wa ayqaza ahlahu wa shadda mi'zarahu. Bila masuk 10 hari yang terakhir Ramadan, maka Nabi akan membuat 3 perkara ini. Yang pertama, bangun malam. Bangun malam. Bangun malam berarti qiyamul lail, tahajud, witir, sembahyang sunat, baca Al-Quran, berzikir, berdoa, bertafakur. Ini masuk dalam bab akhir lail. Yang kedua, Nabi akan aiqaza ahlahu. Nabi gerakkan keluarganya. Sehingga dalam hadis saya mengatakan bukan sahaja isteri, malahan anak-anak yang kecil, cucu-cucu pun Nabi SAW gerakkan. Bagi memberitahu mereka waktu kemustajaban doa sedang berlaku. Banyak benda yang kita nak minta kepada Allah. Dalam hidup ini, kalau kita minta pada manusia, manusia akan pandang hina kepada kita, tuan-tuan. Walau kaya macam mana sekalipun seseorang itu sebenarnya dia miskin. Kita jumpa orang paling kaya di dunia sebagai contohnya. Dia tetap nak jual barang dia. Tak ada dia nak bagi free, tuan-tuan. Apa yang dia bagi free itu tentulah ada maslahat sebaliknya, muslihat sebaliknya. Mungkin ada CSR ke, ada nak clearance ke, nak tarik kita untuk dapat kabar yang lain ke. Ini sifat manusia. Itu sebab dikatakan oleh penyair, wa bunai adama idza sa'altahu yaghdabu. Mintalah kepada Allah yang fas'alillah alladhi abwabuhu la tughlaqu. Mintalah kepada Allah yang pintu-pintunya tak pernah tertutup. Sedangkan anak-anak Adam, manusia, kalau kamu minta kepadanya dimarah sebenarnya. Jadi mintalah kepada Allah. Itu sebab Nabi menggerakkan para isteri, anak-anak, menantu dan juga cucu-cucu baginda SAW untuk menghargai waktu-waktu terakhir Ramadan itu kerana ia membina ketakwaan dalam diri, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Bukan saja kita beroleh apa yang kita minta, malahan ia juga sebab untuk membina, menyuburkan takwa balik semula. Yang ketiga digambarkan wasyadda mi'zarahu. Nabi SAW akan mengetatkan kain baginda SAW. Kata para ulama, contohnya Imam Nawawi dalam Majmu' menghuraikan perkara ini, begitu juga dalam Syarah Muslim, berkata bahawa maksud kat sini Nabi tidak mendatangi para isterinya kerana kesibukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana waktu itu waktu yang akan pergi. Tuan-tuan dimuliakan sekalian.
Bila tiba hari-hari Ramadan terakhir macam ni, orang pun hantar mesej yang kadang-kadang syahdu, orang hantar lagu-lagu syahdu. Kita dengar, dia sesedih, nangis. Tapi tak buat apa-apa juga masalahnya. Saya merupakan Ramadan, saya datang dan saya akan basuh pagi, maka jumpa lagi tahun depan, baca rasa nak menangis mata. Tapi tak juga buka Quran masalahnya. Baca setakat tu menangis, dengar pula lagu-lagu nasyid yang menceritakan kehebatan, kesyahduan Ramadan, dengar nangis. Tapi tak ada juga baca Quran. Tak ada juga sembahyang sunat duha. Tak ada juga berzikir. Ada orang pula berkata, naumu saim ibadatun, tidur orang beriman tidur orang puasa itu merupakan ibadah. Untuk mengetahui tuan-tuan, para ulama hadis mengkaji hadis ini mengatakan hadis dhaif. Ada setengah mengatakan ia maudhu', palsu. Kerana ia bercanggah dengan falsafah Ramadan, bulan Ramadan ketika hayat Nabi berlaku perang Badar. Perang Badar berlaku bulan Ramadan. Takkanlah para sahabat tidur tuan-tuan tengah perang. Yang kedua berlaku pembukaan kota Mekah, Fathu Mekah. Ramadan juga. Takkanlah bulan Ramadan itu para sahabat dua rehat tidur berkata naumu saim ibadatun, tidur orang berpuasa itu ibadah. Jangan bawa hadis ini tuan-tuan yang mulia sekalian. Dan kalau kita lihat pula gambaran orang yang bangun malam ini, Allah sebutkan orang bangun malam, waktu tidur itu, waktu nak tidur tu dia bangun. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Contohnya surah Az-Zariyat. Waktu malam sedikit saja waktu mereka hujur tu tidur. Ataupun tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'un rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pada waktu malam mereka menjauhkan lambung mereka untuk bangun menghadap Tuhan, minta kepadanya dengan perasaan takut dan berharap. Menunjukkan orang beriman waktu malam pun mereka kurang tidur, apatah lagi waktu siang. Ya, Nabi qailulah betul. Tapi qailulah tu yang kita fahami sudut sains dia dipanggil power nap. Bukan tidur berdengkur daripada pukul 11 sampai pukul 4 petang. Tuan ni boleh kau sekarang. Lepas tu kata saya berpuasa daripada saya bersembang baik saya tidur. Tak ada tuan-tuan. Kita ni kalau berada dalam situasi orang semua bersembang tentang keburukan dan maksiat, maka dalam hadis mengatakan tumsikun, diam. Jangan join. Kalau kita duduk dalam mesyuarat, bos-bos kita mengumpat orang lain, kita tak boleh nak keluar, kita duduk diam. Jangan sentuh. Ya. Kalau angguk-angguk pun dah terlibat sebagai syuraka, tuan-tuan, sebagai stakeholder dalam umpatan itu dan haram di sisi Allah SWT. Jadi kembali kepada apakah perlakuan Nabi pada hari-hari akhir Ramadan ini yang tinggal untuk kita isi bagi menggarap di mana kekurangan takwa ni tadi, tuan-tuan. Yang pertama yang telah dijelaskan tadi, Nabi menghidupkan malam baginda SAW. Itu sebab para ulama di Madinah mereka membaca hadis ini, mereka sembahyang pada malam-malam tarawih, bukannya 8 rakaat, bukannya 12 rakaat, bukannya 20 rakaat, 36 rakaat tuan-tuan. 36 rakaat. Bayangkan mereka sembahyang 4 rehat tu dipanggil sebagai tarawih. Dia berkaitan tarwihah. Mereka sembahyang 4 rakaat rehat. 4 rakaat rehat. Ada pula kalau kat Yaman balik dulu, tidur nanti datang balik semula sambung. Tapi kalau sebahagian daripada kita tidur, masuklah saya tuan-tuan tidur lepas tu tak bangun-bangun lah tuan sampai ke sahur. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jadi dalam hadis menggambarkan Nabi tiba hari-hari akhir macam kita ni, Nabi membuat pecutan terakhir Ramadan. Yang pertama, bangun pada setiap malam itu kerana kemustajaban, keajaiban Allah SWT mendengar dan memenuhi segala hajat-hajat kita. Dalam buku Ensiklopedia Malas Tahun lagi yang di tangan saya tuan-tuan, alhamdulillah buku ni saya dapat ijazah daripada guru saya untuk sampai kepada tuan-tuan ya. Iaitu yang kedua, Nabi mengejutkan keluarganya untuk menunaikan salat pada 10 malam terakhir berbanding dengan malam-malam yang lain. Lalu Nabi pergi ke rumah puteri yang tercinta Fatimah radhiyallahu anha, suaminya Ali karamallahu wajhah, Nabi ketuk pintu rumah itu. Sampai mereka bangun. Akhirnya Nabi bertanya kepada mereka, ala tusalian, kamu tak bangun sembahyang ke? Begitu prihatin Nabi kepada isteri, anak-anak, menantu sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak kita sanggup tak buat begini tuan. Kejut anak-anak kita balik penat nanti doktor, balik lambat, ada on call. Sian anak kita. Sian menantu kita kan. Kang kejut-kejut kang. Adalah tak bagi duit ke apa ke. Tuan-tuan dimulakan Allah sekalian. Amalkan macam Nabi SAW. Rugi tuan-tuan kalau tak amalkan bukan selalu. Walaupun tahu anak-anak penat nak, ayah ingatkan je. Yelah, kau pun nak jadi doktor pakar kan. Jadi ayah doakan je. Ayah minta kau bangun doa pada Allah Ta'ala nak. Kerana waktu ni waktu mustajab. Seorang sahabat Nabi yang mulia namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud bangun malam, lalu dia akan pergi melihat puteranya yang bernama Abdul Rahman. Dan berkata kepada Abdul Rahman yang sedang tidur, budak kecil ini, wahai Abdul Rahman,
kalaulah tidak kerana engkau anakku, maka ayah tidak bangun malam ni. Kalau tak memikirkan tentang kau, masa depan kau, keadaan kau pada masa akan datang, ayah tidak akan bangun. Kerana waktu ini waktu yang paling penting untuk ayah doa masa depan kau. Hidup kau berjaya, kau ada pasangan yang baik, kehidupan kau sempurna, kau ada kerja, kau tak ada dianiaya orang, kau tak ada zalimi. Tambahan pula kalau nak perempuan, tuan-tuan yang boleh orang sekalian. Ini kita baca banyak kisah yang berkaitan dengan anak-anak perempuan. Orang perempuan tak nihai. Banyak mesej yang masuk kepada pejabat-pejabat qadi. Kahwin setahun tak sampai, kadang baru dapat anak seorang, berpisah, dah ditolak oleh suaminya. Apalah nilai perkahwinan ini, tuan-tuan yang boleh orang sekalian ya. Jadi ini adalah tujuan kita untuk bangun malam. Yang ketiga, Nabi akan mengetatkan kain baginda. Seperti yang telah saya gambarkan tadi, ia merujuk kepada Nabi SAW tidak mentagi para isteri kerana memandang kepada pentingnya waktu itu untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, kalau kita lihat dalam kitab Ensiklopedia Amalan Setahun ni tuan-tuan, adalah melambatkan makan hingga sahur. Maksudnya wisal. Wisal ni bukan tinggalkan terus makan berbuka puasa hingga kepada sahur. Ini berlawanan dengan fasa-fasa dan boleh memudaratkan tubuh badan. Adapun Nabi SAW, baginda memang wisal. Kan itu para sahabat cuba untuk ikut. Lalu Nabi telah bersabda kepada mereka, kata Imam Rajab, satu riwayat yang sampai bahawa innakum lastum misli inni azilu inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Kamu jangan samakan diri kamu dengan aku. Aku boleh wisal. Aku wisal ni berarti aku tidak makan daripada waktu berbuka sampai ke sahur. Baginda SAW diberi kekuatan oleh Allah. Nabi ada khususiyah, ada kelebihan-kelebihan tertentu. Adabani fa'ahsana ta'dibi. Allah yang beri adab Nabi, Allah beri makan Nabi, Allah beri minum pada Nabi. Bahkan Nabi pun tidur bukan macam kita tidur waktu malam. Kita tidur, kita habis fana dalam nikmat tidur itu. Nabi tidak. Nabi tidur akan berjaga. Nabi boleh melihat daripada belakang baginda SAW ketika para sahabat beratur untuk sembahyang itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi masalah wisal ini dijelaskan oleh para fuqaha, ia bukanlah satu tuntutan kepada kita. Maksudnya kita berbuka sekadarnya, kurma, susu, makanan ringan supaya kita dapat supaya kita dapat bangun tahajud, tarawih sampai ke subuh. Kalau kita dah makan, tuan-tuan, duduk bentang, pulang safra, duduk makan nasi biryani, mandi kambing, lembu, akibatnya ahlan wa sahlan wa jalan. Nah, tuan-tuan, memanglah tak boleh bangun tu rasa macam sayup je dengar bacaan imam. Rasa macam nak rebah je, macam nak sujud je sebelum waktunya. Jadi tuan-tuan, ini maksud wisal. Makanlah sedikit, beri kekuatan kepada kita macam kurma mejol ke, kurma ajwa ke. Ya, kalau tuan-tuan dan peluang nak dapatkan kepada kami, Zazan Travel pun kami ada kurma ajwa, kurma mejol. Saya tunjuk kepada tuan-tuan lah peluang ni. Ni kurma mejol sebagai contohnya. Ya, yang Nabi SAW sabdakan, Nabi gunakan sama Aisyah radhiyallahu anha sebagai contoh. Ni pula kurma apa? Kurma ajwa. Contoh tuan-tuan, kita boleh dapatkan makan. Supaya ini merupakan satu sunnah Nabi SAW yang beri kekuatan kepada kita semua. Ya. Jadi wisal bukan bermaksud tidak berbuka langsung. Yang kelima, tuan-tuan, antara perkara yang kita kena amalkan juga ialah mandi di antara maghrib dengan isyak. Ya, ia merupakan amalan Nabi kita SAW. Kerana disebut dalam hadis, waghtasala bainal adhanaini, Nabi akan mandi. Kerana pada malam itu Nabi pakai pakaian yang bersih, wangi-wangian, supaya dia memberi motivasi kepada kita untuk beribadah. Kalau kita pergi ke masjid dengan baju yang hapak, busuk, bukan saja diri kita akan berada dalam keadaan susah, tuan-tuan. Bahkan jiran-jiran kita dalam sembahyang tu merasa resah, bau busuk. Ada orang kadang-kadang isap rokok. Yelah, isap rokok ni haram, tuan-tuan, tinggalkan lah. Payah saya nak cerita waktu ni, semua para ulama ramai kata haram, tuan-tuan. Kemudian baru kita hembus nafas itu, buka je isap rokok, pergi sembahyang pula orang bau rokok, orang pun jadi tak aman, tuan-tuan. Kalau agak-agak dah terisap rokok sangat, pergilah bersihkan mulut apa jua cara sekalipun, jangan sampai menyusahkan orang, tuan boleh kat Allah sekalian. Jadi ini adalah perkara yang diamalkan Nabi kita SAW in order to dapatkan kelebihan takwa pada hari terakhir, pecutan terakhir namanya. Yang keenam namanya i'tikaf. I'tikaf ni adalah Nabi kana ya'takifu ala syaral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah Ta'ala. Nabi akan i'tikaf 10 malam terakhir daripada Ramadan sehingga Allah mewafatkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi i'tikaf ni mungkin tak berlaku pada zaman kita, madailah kita sediakan satu sudut di rumah, tak perlu besar pun. Kumpulkan anak isteri kita untuk bangun, bermunajat, berdoa pada waktu-waktu yang telah digambarkan tadi. Kita bangun pukul 5 pagi untuk sahur itu, awalkan sikit. 4 bangun. Pukul 4 suku, 4.20 dah boleh duduk kat sejadah.
boleh baca surah-surah pilihan, berdoa, sembahyang solat tahajud sebagai contohnya. Ada setengah jam, doa lah apa jua waktu itu disebut dalam hadis sahih. Allah SWT mendengar, Allah SWT menanti doa kita. Yang terakhir sekali tuan-tuan, pesan doa yang paling banyak Nabi kita salam amalkan, Nabi syorkan kepada contohnya Aisyah radhiyallahu anha adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan, aku mohon padamu keridhaan dan juga syurga, aku mohon perlindungan kepadamu daripada kemurkaanmu dan neraka. Begitu juga Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau suka berikan keampunan kepadaku. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini dapatlah kita mencapai takwa yang dimaksudkan itu. Jadi Allah Taala menggunakan perkataan tattaqun. Tattaqun itu di sudut bahasa Arab namanya verb. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini merujuk kepada istimrariyah. Mana merujuk kepada continuity. Mana kena buat walaupun dah habis Ramadan kena teruskan. Kalau sebut muttaqin itu maknanya sifat yang luzum, sifat yang telah sabit, yang telah mendarah daging, yang telah sebati dengan seseorang. Kita belum tentu jadi orang bertakwa, tuan-tuan. Isim fa'il berbeza daripada fi'il dalam bahasa Arab. Kalau saya sebut pada tuan-tuan, program malam itu dihiburkan dengan kehadiran para penasyid terkemuka untuk mendendangkan lagu selawat, contoh. Maka kita sebut para penasyid. Para penasyid berarti orang yang memang kerja dia profesional menyanyi. Maka tentulah lagu-lagu yang nyanyi sedap, enak didengar. Tapi kalau kita gunakan ayat, program malam itu tetap diteruskan walaupun para penasyid tak datang, dengan digembirakan oleh Ustaz Zahazan untuk bernasyid. Contoh. Ataupun seorang ustaz daripada program itu untuk bernasyid. Memang suara Zahazan pun sedap sebagai contohnya. Atau suara ustaz tu bagus. Tapi taklah sama macam suara penasyid. Jadi Allah menyatakan dalam Quran, kamu berpuasa, kamu akan bertakwa pada Allah. Allah tak sebut kamu akan jadi orang bertakwa. Kerana menjadi orang bertakwa tu satu laluan yang perlu dilakukan berterusan. Adapun yang kita buat sikit-sikit pada ini adalah usaha untuk bertakwa. Belum menjadi orang bertakwa lagi. Jadi mudah-mudahan Allah beri kepada kita ketakwaan ini, tuan-tuan. Setakat ini saja renungan pada hari ini. Ampun maaf atas kesiapan teknikal berlaku. Saya tak boleh nak ceramah tadi, tuan-tuan, dengan suara latar belakang yang mengganggu. Sekarang dah selesai sikit. Alhamdulillah. Terima kasih, tuan-tuan, atas jemputan ini. Moga-moga Allah memberkati dan ada soalan-soalan yang dikemukakan. Bagaimana nak maintain amalan selepas Ramadan untuk bulan berikutnya? Seperti kita faham selesai Ramadan, iblis syaitan rantai. Namun lepas Ramadan, iblis syaitan telah lepaskan. Ini soalan berkaitan dengan istiqamah. Bagaimana nak istiqamah, kan? Istiqamah ni, tuan-tuan, pertama sekali perlu pada ilmu. Ilmu akan membantu kita untuk mengenali, memahami dan menyebabkan kita merebut satu peluang. Andai kita melihat seorang pakai baju cantik, seorang, dua orang, mana kau beli ni? Beli kat sini. Kat mana ni beli? Beli kat sini. Di mana orang cakap benda yang sama, kita ada ilmu, kita pun pergi belilah dekat tempat dimaksudkan, kan? Jadi tindakan berlaku dengan sebab ilmu. Jadi nak jadi orang yang istiqamah, satu saya kena ilmu. Nombor dua, tuan-tuan yang mulia kasihan, disuruh kita sentiasa berdoa kepada Allah. Contohnya doa yang Nabi anjurkan kepada Muaz bin Jabal, walaupun Muaz bin Jabal ni seorang sahabat yang faqih, yang alim, hebat. Nabi melantiknya menjadi duta beberapa kali, misi yang penting. Pun Nabi menyuruhnya untuk beramal dengan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, bersyukur padamu, selalu memperbaiki amal salihku padamu tiap-tiap lepas sembahyang. Bagi tuan-tuan yang belum mengamalkan, tolong amalkan doa Nabi kepada Muaz bin Jabal ini. Untuk kita juga. Juga ayat-ayat Quran seperti Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah kau pesongkan hati sebab kau beri hidayah kepadanya, sungguhnya engkau maha luas pemberianmu. Jadi tuan-tuan yang boleh kasihan, ini antara peluang kita untuk jadi orang bertakwa. Nombor tiga, nak teruskan ketakwaan ini walaupun ada iblis, ada syaitan, kita kena berkawan dengan orang-orang soleh. Kerana orang soleh ni akan membantu iman kita untuk disuburkan. Kerana kata-katanya, tindakannya, kita akan lihat perkara-perkara menyuburkan iman kita. Terus Allah menyatakan surah Kahfi, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayati dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan bersabarlah kamu untuk mentaati Tuhanmu bersama dengan orang yang memohon kepada kami dalam keadaan
pagi, petang, waktu sentiasa mereka ingat Allah. Maka orang ini adalah orang yang kita kena bergaul dengannya. Di mana nak jumpa? Boleh jumpa kat pasar malam, kat pasar tani, boleh juga. Tapi yang paling utama kat majlis ilmu, kat masjid, ke perhimpunan orang-orang baik. Orang seperti ini akan membantu kita untuk mengenali, melazimi istiqamah, jalan-jalan kebaikan. Nombor 4 tuan-tuan, untuk jadi orang istiqamah ini kena jadi orang yang rajin membaca kisah-kisah para sahabat, para tabi'in, para salafus salih. Macam mana Hasan Basri setiap kali jumpa ayat istiqamah, beliau akan berkata, Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah. Ya Allah, engkau lah Tuhan kami, maka rezekikan kepada kami, kurnia kepada kami kemampuan untuk istiqamah. Membaca kisah-kisah para salafus salih akan membantu kita untuk menjadi orang yang istiqamah, orang yang rajin buat kebaikan dan terhindar daripada syaitan. Wallahu a'lam.